السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat noh, tengok ramai tak ada ni, hujan kot noh. Boleh jadi hujan puasa 6 mungkin ramai tak habis lagi. Tak, jadi depa nak habiskan puasa 6. Tak apalah tuan-tuan, tapi ramai juga ni. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13. Boleh lah tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan habis dah kot puasa 6. Saya pun baru hari yang ketiga. Hari ni hari ketiga. Puasa lah hari ni tuan-tuan. Tapi okey lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak buat makan hari ni, okey lah tuan-tuan. Tuan-tuan buat makan susah sikit. Saya pun baru hari yang ketiga. Hari ni susah nak berhabis bukan apa. Banyak sangat rumah terbuka. Betul tak? Saya pergi makan tu makan. Hari ni pun saya puasa-puasa. Sekolah ada kenduri pula. Banyak kali kenduri. Nanti cikgu ni buat kenduri, cikgu buat kenduri. Tapi hari ni saya terpaksa tahan juga tuan-tuan. Maklumlah puasa sebab banyak kali dah buka tuan-tuan. Puasa sampai tengah hari buka. Kesian. Tapi hari ni saya maklumlah saya dah puasa. Baik tuan-tuan. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Buka surat apa? Ya, 35 kita masuk bab baru. Kan? Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Kan? Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Ni sifat-sifat yang panggil yang membinasakan, yang menghancurkan seseorang. Salah satunya marah lah. Sebenarnya kita dah sebut dah tentang banyak berkata-kata kan. Ini sifat yang seterusnya, sifat yang kita kena berhati-hati dengannya, iaitu marah. Marah ni dia tak boleh tak ada langsung. Kalau tak ada langsung kan, tak marah kan, tak marah langsung. Kalau jenis tak marah langsung ni, hukum dia berdosa. Kita ada ketika kita kena marah. Contoh, kalau anak dan isteri ke buat salah, buat maksiat lah contoh, jangan tak marah, betul tak? Kita tengok anak perempuan kita naik motor dengan lelaki tak kahwin lagi, naik motor berdua-duaan dalam bilik, jangan kita kata biasalah budak-budak. Berdosa besar. Berdosa besar. Mesti marah. Suami ke tengok isteri kan minat kan, contohnya lah, suami tengok isteri minat. Saya ada baru ni dengar satu kes, isteri dia tak minat dengan dia, isteri dia minat dengan lelaki lain, sampai tahap dah tidur sekali dengan lelaki tu. Kalau dah tahap tu, suami wajib cerai kan, betul tak? Wajib dah, tak boleh jadi dayus. Jadi tuan-tuan, dia biar berdosa tuan-tuan, berdosa, kena marah. Tas itu mesti marah. Cuma pada-pada lah, janganlah marah pi katuk kepala dia pula. Marah ikut law dia lah. Anak tak sembahyang marah, kita boleh rotan, tapi bukanlah makna kita boleh katuk dia sampai mati. Rotan sebagai pelajaran sahaja supaya dia sembahyang, tapi marah tu kena ada. Bila kita tengok Facebook, tengok WhatsApp, ada orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti marah. Jangan kita tengok orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasalah depa orang kafir. Salah tuan-tuan. Kita mesti marah dengan tindakan tu. Dalam hati kita tahu perasaan marah kan. Marah. Kita kan pernah marah kan. Perasaan marah bila agama kita dilecehkan, bila Nabi Muhammad dilecehkan, bila hukum Allah dipermainkan.
Hati mesti ada marah. Siapa yang tak rasa marah berdosa. Dalam hati wajib ada marah. Marah tu wajib. Yang tak boleh marah ni pada hal-hal keduniaan tak boleh. Kena kawal marah tuan-tuan. Kena kawal marah dalam hal-hal keduniaan. Dalam hak-hak, sebab tu Rasulullah SAW marah. Nabi pun marah. Nabi manusia paling baik, Nabi marah. Kadang-kadang Nabi Muhammad marah kepada sebahagian tindakan para sahabat dia, marah. Tapi cara Nabi marah tak ada lah maki hamun, tak ada lah kutuk macam-macam. Tapi cara Nabi marah tu sesuai seperti mana yang dituntut oleh Islam. Nabi SAW bila marah, muka Nabi sahabat takut tengok. Macam tu. Orang takut tengok Nabi. Nabi wajah dia putih kemerahan. Bila Nabi marah, wajah dia berubah menjadi merah. Kan kulit dia putih kemerahan. Bila marah, muka dia merah padam. Jadi sahabat bila tengok muka Nabi macam tu, sahabat akan automatik jadi takut. Sekalipun sahabat itu sehebat Sayyidina Umar, kalau tengok muka Nabi berubah, sahabat akan jadi takut. Tahu Nabi marah. Macam tu Nabi marah. Tak perlulah kita marah tuan-tuan. Kadang kita marah, kita bertindak di luar batasan. Itu silap tuan-tuan. Tapi perasaan marah tu ada. Nabi SAW pernah marah apabila orang pertikaikan. Nabi bagi harta rampasan perang, ada orang kata tak adil. Ni pembahagian ni tidak adil. Sedangkan Rasulullah berikan harta rampasan perang melalui wahyu. Jadi tuan-tuan, bila sebut lagu tu, orang bawa kata-kata ni bagi tahu kat Nabi, ada si fulan mengatakan Nabi bagi ni tak adil. Muka Nabi berubah merah. Sebab ada orang menghina keputusan Allah dan Rasul, berubah merah. Kemudian kata Nabi SAW, siapa lagi yang adil kalau Allah dan Rasul tak adil? Nampak? Jadi marah tuan-tuan, tapi kita kawal marah tu. Berpada-pada dengan marah tu. Janganlah disebabkan marah kita bertindak di luar batasan. Boleh, tapi marah tu ada. Nabi Musa AS ada marah. Bila Nabi Musa marah? Bila Nabi Musa tengok umat dia, umat dia sembah anak patung lembu kan. Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, beribadah selama 40 hari 40 malam. Pesan dekat abang Nabi Musa, iaitu Harun AS, Nabi Harun, supaya apa? Tengokkan umat dia, Bani Israel ni. Bila Nabi Musa pergi bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sina selama 40 hari 40 malam tu, maka muncullah Musa Samiri tu. Nabi Musa Samiri kan. Jadi dia muncul. Musa Samiri ni dia yang jaga dia malaikat. Sebab bila macam Nabi Musa AS, bila mak dia letak dalam bekas tu kan, kemudian letak di Sungai Nil, pergi ke istana Firaun bela. Yang Musa Samiri ni, waktu Firaun nak bunuh anak lelaki, mak dia tak tahu buat apa. Mak dia letak dia dalam gua, tinggal dia biar. Maka Allah kesian pada dia, Allah utuskan Jibril jaga dia, Musa Samiri ni. Dan dia kena Jibril jaga dia dalam rupa manusia. Sebab tu bila dia nampak Jibril AS dengan Nabi Musa waktu nak lintas laut merah tu, dia kenal Jibril. Musa Samiri ni, dia orang beriman, Musa Samiri yang asalnya. Maka dia ambil daripada tapak kaki kuda malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia ada kuda, nama dia Haizun. Kuda malaikat Jibril nama dia Haizun. Jadi Musa Samiri ni kenal lah Jibril. Pasal itu yang bela dia waktu dia kecil, dalam rupa manusia ni. Jadi daripada tapak kaki kuda Jibril ni yang nama Haizun ni, dia ambil bekas tapak dia ambil. Kemudian dia buat patung emas dari patung anak lembu daripada emas. Waktu Nabi Musa tak ada, dia ambil tanah bekas kaki kuda malaikat Jibril, lempak dalam mulut lembu tu. Maka lembu tu mengeluarkan suara. Patung lembu emas tu bila letak tanah bekas tapak kaki Jibril ni, keluar suara lembu. Dia berlembu, bunyi lembu. Maka semua pakat sembah tuan-tuan. Sedangkan kalau kita fikir setakat boleh bunyi tuan-tuan, lembu biasa lagi hebat. Betul tak tuan-tuan? Lembu biasa boleh makan rumput, lompat, tanduk orang. Betul, macam-macam boleh buat. Tapi disebabkan patung emas itu boleh bunyi lembu ya, semua pakat sembah. Maka Nabi Musa sedih tak tuan-tuan? Sedih ni, beribu-ribu sembah. Sedih Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa balik tengok kaum dia sembah anak patung lembu, Nabi Musa sangat marah pada abang dia.
Nabi Musa buat apa? Taurat yang ada di tangan Nabi Musa pun Nabi Musa lepas. Taurat, kitab Taurat Nabi Musa lepas. Nabi Musa pergi ke abang dia, marah sangat ni. Marah pasal apa? Marah kerana syirik yang berlaku. Bukan marah pasal pinjam motor kita kemudian apa? Bagi jatuh ke? Tidak kan? Pinjam kereta kita langgar tiang ke? Bukan marah pasal itu tuan-tuan. Marah pasal dunia. Ni marah pasal akhirat. Marah kerana berlakunya syirik. Ini marah kerana agama ni. Maka Nabi Musa AS pergi ke abang dia, pegang kepala abang dia, pegang janggut abang dia, tarik. Nabi Musa ni dia orang kuat, tarik. Yajurruhu ilaik. Kata abang dia, janganlah kau malukan aku di hadapan umatmu. Mereka hampir-hampir membunuh aku. Nabi Harun dah tegur, tapi dia nak bunuh Nabi Harun AS, menyeteruk Bani Israel. Tapi saya nak ceritanya, sampailah Nabi Musa ni bila dia walamma sakata am Musa al-ghadab wa akhadha al-alwah, sampai hilang marah tu. Tapi ni marah kerana agama tuan-tuan. Nabi Musa lepaskan abang dia, Nabi Musa berdoa mohonkan ampun untuk diri dia dan abang dia. Dia ambil balik kitab Taurat yang dia lepas tadi tu. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya tuan-tuan, marah kerana agama boleh, wajib marah kerana agama. Tapi kita dalam hidup kita, saya tengok kadang-kadang berlaku saya dan sebagainya, kita marah buat dunia. Dunia ni yang kita marah lebih-lebih sangat. Kita baru beli kereta, isteri nak pinjam, dia reverse, langgar pasu. Marah tuan-tuan, baru beli. Kita baru beli handset, isteri nak tengok, bang tengok Ustaz, dia bagi jatuh. Mengamuk lah kita tuan-tuan. Ini semua marah buat dunia tuan-tuan. Isteri iron tudung, lawa-lawa, nak main kuliah kat Masjid Kubu Gajah contohnya lah. Tak atas apa katil, suami baring atas tu. Masa nak katuk dengan periuk, betul tak? Kita marah buat dunia. Ataupun baru beli baju, anak main sereka, berlubang baju. Marah betul lah tuan-tuan. Kita marah buat dunia banyak. Saya ingat baju saya satu baru kita tuan, warna hijau. Saya selalu beli, saya selalu pakai. Anak saya seorang perempuan darjah 3. Dia perempuan, dia tak perempuan, nombor 2, anak nombor 2. Nombor 1 darjah 4. Dia tengok mak dia seorang iron baju. Dia pun teringin nak iron. Dia pergi bubuh terus. Lubang terus lah baju saya tuan-tuan. Dah lah baju tu saya suka pakai. Saya heran mana pergi baju saya. Rupanya berlubang habis dah. Baik, jadi nak cerita itu yang silap. Bila kita marah dunia lebih tuan-tuan daripada kita marah akhirat. Ini silap tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, saya tengok banyak benda yang berlaku. Bahaya marah ni bukan apa. Banyak benda yang berlaku dalam dunia ni masalah punya kerana marah. Marah perang Rusia Ukraine kerana marah. Tidak, marah Vladimir Putin marah tindakan apa yang Ukraine buat. Orang marah tuan-tuan. Semua benda yang berlaku kat dunia ni masalah banyak punca pada marah. Dengki, betul tak? Kita marah kat orang, kita dengki dengan orang dan sebagainya. Bila kita marah, hati kita marah pada orang, benci dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya pernah sebut kat tuan-tuan, syaitan boleh menguasai kita melalui 3 pintu. Syaitan boleh kontrol kita melalui 3 pintu. Kalau kita buka pintu ni, syaitan kontrol kita. 3 pintu. Bahaya, jaga-jaga 3 pintu ni. Waktu ada 3 pintu ni, berhati-hati. Pintu ni lah syaitan boleh kontrol kita. Sampai nanti bila kita bertindak, kita menyesal sampai ke sudah. Jangan berhati-hati dengan 3 pintu ni. Yang pertama adalah syahwat, nafsu. Sebab tu orang lelaki dengan orang perempuan dia tak boleh berdua dalam satu bilik. Sekalipun orang lelaki tu tok guru, ustaz, apalagi tok Bilal, imam baik, dia berdua-dua dengan orang perempuan. Tak kira orang perempuan tu janda ke, orang perempuan tu anak dara ke, bini orang ke, tak boleh berdua-dua dalam satu bilik. Sembang-sembang. Yang ketiga, syaitan. Itu pintu syahwat. Betul tak? Bila duduk dalam satu bilik, kita tengok dia, dia tengok kita. Orang perempuan ada nafsu, lelaki ada nafsu. Syaitan mai hasut. Bila syahwat dah memuncak, susah nak kontrol. Sebab tu dalam Quran dia sebut la taqrabu zina, jangan dekati zina. Jangan dekati. Maksudnya jangan apa? Jangan berdua-duaan, jangan
Sembang benda yang tak perlu. Jangan segala benda yang bawa pada zina, jangan. Dia tak sebut jangan berzina. Tapi bila nafsu tu dah memuncak, dia susah nak kawal. Sebab tu kita kena kontrol jalan sebelum nafsu tu memuncak, kontrol ke situ. Sebab tu Islam tak bagi berdoaan tak boleh, walaupun untuk guru, walaupun ulama tak boleh. Macam tu kita nak tahu ajaran sesat tak ajaran sesat. Hampir seluruh ajaran sesat ni dia memang membenarkan tok syekh dia untuk bersama dengan isteri-isteri pengikut dia. Hampir semua ajaran sesat begitu. Tak kira lah dia panggil nikah batin ke, nikah muta'ah ke, nikah apa ke, sewa bini ke, sewa ini mau mengarut, tuan-tuan. Itu kalau tuan-tuan nak tahu cara ajaran sesat tak sesat, semua ajaran sesat itu konsep dia sama, tuan-tuan. Dia mesti manipulasi orang perempuan, mesti semua. Tuan-tuan sebut ajaran sesat apa yang dekat dunia, tak pandai mesti perempuan semua. Dia guna atas nama-nama istilah agama, tuan-tuan. Sampai Ustaz Firdaus Hasan ada ngajak, tak ada Firdaus Hasan je ni. Firdaus Hasan sebut dia pernah jumpa satu orang perempuan, dia bagi tahu saya, bagi tahu pada Ustaz Firdaus Hasan lah. Dia kata dia dah bermutaah dengan orang lebih 100 lelaki. Suami dia tak tahu. Suami dia bukan Syiah. Dia ikut Syiah. Bahaya kuliah muslimat lagu ni. Kena pastikan ustaz yang betul. Jangan silap. Betul tak? Sebab orang ajaran sesat ni, dia main macam mana? Dia kena bawa image baik. Betul tak kan? Baik. Macam Ustaz Hamadi cerita apa tu? Nur ke apa benda? Dia mesti tunjuk watak yang baik, orang suka. Bahaya. Ini musang berbulu ayam. Banyak tuan-tuan ada. Dia kuliah muslimat ni cukup bahaya kalau tak pantau ustaz. Kalau boleh pantau ustaz, ada tauliah ke tak ada, ada masalah ke tak ada. Bahaya tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang perempuan, tuan-tuan tahulah, bila tuan-tuan berkenan dengan seorang ustaz, tuan-tuan berkenan, tuan-tuan tak masuk dengan dia, tuan-tuan akan ustaz ni mana boleh. Selalunya begitulah. Jadi ustaz tu kelentong lagu mana pun kita terima. Bahaya tuan-tuan. Jadi dia bagi tahu kat Firdaus Hasan, dia dah 100 kali ya. 100 lelaki dia bertukar, lelaki dia tak tahu. Sebab dalam Syiah memang boleh pun. Dia teruk tuan-tuan. Dia ada istilah dia tuan-tuan. Apa benda istilah nikah mut'ah. Satu lagi istilah dalam Syiah ni boleh juga. Kalau tertabung mai rumah kita, kita bagi bini kita tidur dengan dia, boleh. Tapi kan tuan-tuan tembang dengan Syiah tepi jalan ni, dia tak ngaku. Saya tahu lah. Saya mengaji bab-bab dia pun. Betul tak? Mengaji banyak. Dia pun akan tipu setipu-tipunya. Pasal dia pun memang ajaran menipu pun. Dia pun tipu tuan-tuan. Tapi boleh dengan bini orang buat. Rosak tuan-tuan, rosak. Syariat ni tuan-tuan, dia nak Allah Ta'ala buat satu benda ni pasal sayang lah pada manusia. Bayangkan tuan-tuan, kalau lagu tu boleh isteri tidur dengan lelaki lain, suami boleh tidur dengan orang perempuan lain, kita tak tahu kita ni anak siapa. Betul tak tuan-tuan? Anak siapa? Pasal tak boleh berzina ni, pasal supaya bertanggungjawab lah. Kalau ada 10 orang lelaki berzina dengan seorang perempuan, dapat anak 10 tak ngaku. Betul tak? Pasal tak mau belah. Islam ni dia bagi ni supaya apa? Boleh hidup. Hang ni bin siapa? Betul tak? Bin siapa? Boleh kenal bapak. Siapa sini dalam dunia ni dia kalau boleh dia tak mau kenal bapak dia. No, kita nak kenal siapa bapak kita, siapa keturunan kita, ni kehormatan kita, aib. Sama Qadiani tu, ajaran Qadiani di Selangor ni. Tapi Qadiani telah difatwakan bukan Islam. Syiah kenapa tak boleh difatwakan bukan Islam? Pasal Syiah ni ada macam-macam. Ada sebahagian besarnya memang dah terkeluar pada Islam, ada sebahagiannya masih lagi Islam, ada sebahagian yang ramai dia memang terkeluar pada Islam tapi pura-pura Islam. Ini pun ramai tuan-tuan. Ada Syiah yang masih lagi Islam tapi dia pun sesat dengan kesesatan yang jauh. Qadiani tuan-tuan, orang kalau pengikut Qadiani lah, dia kahwin, sebelum disentuh isteri dia, isteri tu kena bagi kat tok syekh dulu tuan-tuan. Merapu tuan-tuan. Itu saya nak sebut kat tuan-tuan. Yang pertama, syaitan kontrol kita melalui syahwat, nafsu. Boleh tuan-tuan. Sebab tu berhati-hati. Ajaran sesat dia mesti manipulasi perempuan. Mesti. Seluruh ajaran sesat pasal nak bagi pengikut dia suka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ghaflah, lalai.
Ghaflah, lalai. Kita lalai, tak buat apa lalai. Apa bahaya lalai ni? Lalai ni maksud dia kita duduk tak buat kerja apa, kerja dunia, tak buat kerja akhirat, tak buat, kita berangan ni. Bahaya tuan-tuan lalai ni. Syaitan kontrol kita. Bahaya dia tang mana lalai ni? Kalau marah yalah. Kalau syahwat kita tahulah syahwat ni boleh menyebabkan, boleh jadi apa? Syahwat ni bukan kira nafsu seks je, termasuk juga ada orang dia nafsu dia dengan duit. Ada orang dia tak boleh nampak duit banyak. Betul tak? Tak boleh nampak duit banyak, dia nak curi. Ada tuan-tuan orang lagu tu. Tak boleh pegang duit banyak, mesti dicuri. Orang lagu ni jangan bagi pegang duit banyak. Dan dia jangan apa? Jangan pegang duit orang. Kalau dia tahu dia jenis orang suka curi duit orang ni, jangan pegang duit orang. Ada orang dia tak heran sangat bab orang perempuan ke lelaki, tapi bab ni dia tengok. Ada orang pantang ni tuan-tuan, pantang curi. Jangan pegang duit banyak-banyak. Betul tak? Nanti syahwat hang naik, hang curi. Jadi tuan-tuan, yang kedua lalai. Lalai ni tuan-tuan, kita tahu kalau syahwat boleh jadi zina dan sebagainya. Kalau lalai ni tak mana bahaya. Lalai ni bahayanya kita takut kita mati dalam keadaan lalai. Itu bahaya. Kita udah lalai berangan. Lalai kan, lalai. Semayang kan ada banyak orang lalai tuan. Yang tak semayang ni semua lalai. Orang yang tak semayang kat dunia ni sekarang ni punca dia lalai, ghaflah. Dosa yang paling besar atas muka bumi ni setelah kufur, tak semayang. Orang yang kafir tu pada dosa paling besar kafir lah, tak beriman pada Allah. Lepas orang yang kafir, orang tak semayang. Orang Islam yang tak semayang, dia menghampiri dosa dia dengan orang kafir, tapi di Islam lagi lah. Pasal apa orang tak semayang? Punca dia memang lalai tuan-tuan, lalai. Ambil pergi dululah, dia berangan, dia ralik, nanti tunggu tua lah. Ni kata lalai, ghaflah. Ui, bahaya tuan-tuan. Sebab tu banyak orang yang mati dia tak semayang, dia mati dalam keadaan buat maksiat, mati dalam keadaan tak semayang, mati dalam keadaan minum arak. Pasal dia lalai. Ghaflah bahaya. Bila kita lalai, kita tak muhasabah diri kita, kita tak fikir akhirat, kita tak fikir apa balasan di alam barzah, kita lalai. Waktu kita lalai, syaitan kontrol kita. Itu pintu yang kedua. Pintu yang ketiga, marah. Marah bahaya. Ni tajuk kita hari ni ya. Dan tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dalam dunia ni kerana marah. Betul tak? Oh, ada orang marah dia bunuh bini dia. Ada. Baru kan, kesian saya tengok. Isteri dia rakam suami dia dia berselingkuh lah, berzina dengan perempuan lain. Sepatutnya isteri kalau jadi lagu tu pergi ke hakim minta fasah lah. Betul tak kan? Buat apa kita bahayakan diri. Jadi isteri dia rakam perbuatan suami dia dan dia viralkan. Suami dia ni mekanik, rambut pun warna ungu ke warna biru kot, pakai rantai je. Kita tengok seram suami dia, badan besar. Jadi anak kecil anak orang kecil, saya ingat 5, 4 macam tu lah, 5 tahun 4 tahun lah. Kita kesian kat anak tu. Baru lagi saya ingat 2-3 hari lepas di Kajang. Jadi bila isteri dia viralkan ataupun hebohkan rakaman video dia berselingkuh lah, dia belasah bini dia, dia pijak sampai mati. Tuan-tuan bayangkanlah, mak mati, bapak tu memang tak lepas, memang kena kanun 322 ke, kan memang kena gantung lah, memang payah lepas tu. Susah nak lepas. Tak tahulah kot nanti dia boleh gebang kata bunuh tak sengaja ke apa semua. Tapi bunuh tak sengaja pun tuan-tuan, hukum dia berat juga. Betul tak? Berat. Berapa puluh tahun nak duduk dalam penjara. Anak tu kesian. Kesian. Dulu di Johor marah, punca marah kan? Marah. Oh, kena kawal marah. Marah belajar kawal marah. Bahaya. Bila kita dah marah, kita dah buat, hujung dia menyesal. Betul tak? Menyesal. Pasal apa menyesal? Kita lah salah, kita buka pintu marah tu. Bila kita layan perasaan marah tu, syaitan kontrol kita. Bila syaitan kontrol, kita akan bertindak macam syaitan ataupun lebih lagi. Ada sebelum tu di Johor kan, bini dia minta cerai. Bini dia orang Kelantan kan, Terengganu tau. Bini duduk minta cerai. Dia tembak bini dia dengan senapang angin. Senapang angin tahu? Senapang angin ni buat sendiri pun boleh. Ada orang beli. Kat Malaysia tak boleh, haram hukum dia. Tapi ramai je ada orang senapang angin ni. Ada yang pakai spirit. Tahu spirit?
Dan ni spirit semua. Ada juga dia berbuat yang tu kuat tu. Kuat. Tembak monyet ke memang mati kalau dekat lah. Kalau dekat dia tak boleh pergi jauh. Taklah kuat macam senapan betul. Tapi kalau dekat ni mati lah. Jadi bini dia tengah tidur, dia balas dengan senapan angin. Tengah tidur. Senapan angin ni kalau jauh tak mati. Jauh-jauh ni tak ada apa. Dia bukan macam senapan betul. Tapi kalau macam jarak dekat lagu ni boleh mati. Jarak dekat boleh mati. Kalau jauh dah sampai dekat tiang elektrik kereta merah dia cedera je lah. Dia panggil senapan apa? Pelet dia pakai pelet tu. Dia taklah kuat macam senapan betul. Jadi tuan-tuan, bini tengah tidur memang mati lah depan mata. Dia balas kat dada kot. Tembak bini apa kali. Malam tu dia pergi tanam dengan ton drum. Tengok tak? Dia ada lori, dia ada 4x4 dan dia ada kereta apa? Pekho tu pun dia ada. Maka dia bubuh bini dia tembak bini dia mati. Kesian anak kecil-kecil lagi. Anak ramai kecil-kecil lagi. Marah sangat pasal bini dia minta cerai. Maka dia tembak bini dia, dibubuh dalam tong drum. Kemudian dah bubuh dalam tong drum, dia apa? Ajak kawan dia angkat. Kawan dia pelik lah angkat apa. Rupanya dalam tu mayat bini dia. Angkat apa? Tong drum tu ada mayat isi dia. Kemudian dia bawa ke dalam hutan. Tengah hutan ni, dia cari tengah hutan. Dia gali dengan pekho dia dalam-dalam. Dia tanam bini dia. Sepatutnya tak kantoi lah. Tapi macam mana boleh kantoi? Kawan dia takut. Kawan dia tu kan. Kawan dia report. Kawan dia tu kawan baik dia. Tapi kawan dia report ni kalau kantoi mati dia. Biar aku report awal-awal. Baru malam tadi dia tanam. Saat dia tuan-tuan, dia pun kena. Bahaya tuan-tuan marah ni. Banyak kalau nak sebut ni. Video yang viral tuan-tuan tengok. Viral dulu dalam tahun lepas ke 2 tahun lepas. Saya ingat 2 tahun lepas. Dia naik kereta 4x4 tu. 4WD tu kan. Macam Hilux lah, Navara tu. Dia nak masuk rumah dia. Dia hon. Bibik tak buka. Bibik. Apa panggil? Orang gaji tak buka. Pintu pagar rumah dia tak buka. Dia nak masuk. Dia hon. Bibik tak dalam buka. Anak dia 4 tahun pergi. Ada video viral di Facebook. Anak dia 4 tahun pergi nak tolong buka. Anak dia duduk depan pagar tu. Dia tak nampak anak dia gitu. Anak dia depan pagar nak tolong buka kereta untuk ayah. Marah punya pasal dia tekan minyak, dia langgak pagar. Ada viral. Kereta 4x4 langgak pagar terbalik tuan-tuan. Langgak pagar dengan anak-anak dia sekali bawah tu. Mati anak dia. Memanglah masa tengah marah tu aku ajak sikit. Betul tak kan? Ajak sikit. Bagi bini aku tahu macam mana aku punya gangster. Macam tu lah kot kan. Bagi tahu bibi aku lain kali jangan lambat. Rupanya hang langgar anak hang ambil hang. Mati anak dia. Menyesal tak ke mana? Marah. Kena kawal marah. Bahaya. Bukan saya sebut benda yang berlaku tu sebab kita mengaji ni bukan kita mengaji khatam satu kitab. Jadi bukan. Mengaji ni apa yang kita amalkan dalam kehidupan. Itu ilmu. Mengaji kita kalau seluruh kitab dalam kepala tapi kita tak amalkan pun bukan faedah pun. Adalah satu cerita yang paling sedih lah yang saya dengar dalam radio tu. Ayah dia baru beli kereta. Budak pun tak reti. Umur 4 tahun kot. 4 tahun ke 5 tahun macam tu lah. Dia pergi calak kereta bapak dia. Kereta budak-budak tuan-tuan. Bagi calak kereta bapak dia. Calak habis. Bapak dia rotan tangan anak dia yang bagi calak. Rotan sampai mati urat. Dia gangren. Dia rotan urat. Rosak urat. Saraf tu rosak. Bila saraf rosak, kita ni, tangan kita ni hidup pasal oksigen tuan-tuan. Kita seduh oksigen kan. Paru-paru yang tapis oksigen masuk dalam darah. Dan jantung pam, darah kita ni dia sebab tu dia sentiasa tuan-tuan jantung. Darah kita ni dia sentiasa apa? Jantung tu sebab tu jantung duk pam selalu. Sebab dia sekel darah tu. Boleh lah. Darah tu bawa oksigen ke seluruh anggota. Bukan kita aja nafas tuan-tuan. Rupanya seluruh anggota kita ni oksigen kena ada dengan nutrien apa semua. Bila saraf dia mati, urat dia mati, oksigen tak sampai. Maka tangan itu akan jadi hitam. Pernah tengok orang kencing manis kan? Bila saraf dah mati jadi hitam, dia kena potong. Tak potong memang boleh mati.
Sebab nanti kuman tu merebak, naik ke jantung, masuk dalam darah, naik ke otak, mati lah. Sebab tu potong tuan-tuan, bukan sonok-sonok potong ni. Doktor suruh potong tu memang selamatnya potong lah. Pukul sampai rosak saraf tangan anak dia. Maka doktor kata tak ada jalan lain, kena potong tangan. Potong tangan. Anak dia menangis. Dia kata nak nangis macam tu anak dia. Tak mau apa, conteng dah. Tapi nak tangan balik, nak tangan apa, potong lah. Kan jadi lagu tu biar hang bakar kereta tu. Tu takut. Pasal kereta, sebabkan kereta anak hilang tangan. Pergi marah. Punca dia marah. Tapi kesian lah, saya nak cerita pun menangis dia tuan-tuan. Saya pun tak boleh cerita, kesian. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok tampak yang ketiga pada menyatakan marah. Ini nasihat yang pertama pada diri saya lah. Diri saya dan semua orang lah. Kita kawal lah marah. Bila kita marah ni belajar kawal. Belajar kawal perasaan. Marah tu kena ada. Selagi nama kita manusia, kita ada marah tu. Jangan tak ada marah. Ada seorang kawan isteri saya, perempuan lah. Suami dia ni memang minat dekat dia. Daripada universiti lagi, minat sungguh lah. Kiranya cinta apa, hidup dan mati lah. Suami dia ni orang Sarawak, orang Melayu Sarawak. Takdir Allah, suami dia dapat kahwin dengan dia lah. Disebabkan suami dia ni memang cinta sungguh dengan dia ni, suami dia ni memang tak hati marah. Suami dia tak hati marah. Sampai bini dia pun tak tahu apa dia bagi tahu kat isteri saya lah. Dia kata, aku tak tahu laki aku ni marah ke tak marah ke, tak tahu. Sama tuan-tuan. Susah juga hidup lagu tu, betul tak kan? Tak ada feel. Dia bergaduh sekali-sekala ni pun nikmat juga, betul tak kan? Nikmat lah untuk muhasabah sekali-sekala bertegak suami isteri ni. Untuk kita muhasabah, betul tak kan? Tak patut aku marah, betul tak kan? Tak patut. Untuk muhasabah. Tapi kalau tak ada langsung hidup ni macam apa? Macam ni je. Macam ni. Sweet ya tuan-tuan. Sampai dia pun heran dengan laki dia. Laki aku ni lagu mana? Aku buat lagu ni pun dia lagu tu, aku buat lagu ni pun dia lagu tu. Sama tuan-tuan. Rasa macam robot dia laki dia. Dia memang dia rasa pelik. Baru saya tahu rupanya kalau kita tak marah ni lurus je. Isteri pun bening, betul tak kan? Pasal apa laki aku ni? Selama kahwin duk lurus macam tu ya. Sampai dia sebab salah. Aku buat ni betul ke tak betul? Jadi nikmat jugalah sekali-sekala bertekak tu, betul tak kan? Baik. Jadi tuan-tuan, rupanya dia dan memang pernah jadi, saya baca satu orang dia minta cerai dengan suami dia pasal suami dia tak pernah marah. Pernah orang perempuan minta cerai pasal suami dia tak tahu, suami dia ni tak pernah marah. Macam macam tu kan, tak pernah marah, minta cerai. Yalah, boleh jadi dia fikir kalau dia buat salah, suami kenalah marah, betulkan dia, betul tak? Jangan suami macam tu. Mana dia marah tu kenalah ada. Marah tu warna-warni kehidupan kita lah. Tapi janganlah berlebihan. Betul tak? Maksudnya bila kita marah, kita kena apa? Kawal diri kita, jangan melanggar batas-batas syarak begitu. Kemudian qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang. Baik, kita ada 15 minit lagi tuan-tuan. Ketahuilah olehmu bahwasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Saya sebut dah banyak kebinasaan. Kita tengok di dunia, saya sebut tadi macam-macam kebinasaan kerana marah. Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki. Yang betul, memukul. Sanggup pukul dan maki orang. Dan membunuh, boleh jadi bunuh. Macam anak Nabi Adam bunuh adik dia kan. Qabil bunuh Habil pasal marah. Pasal marah, Habil boleh kahwin dengan Ikrimah. Ikrimah ni lawa. Jadi dia marah dan dengki. Dia marah dengki ni dia sekali tuan-tuan. Dengki dia mesti marah. Orang yang dengki dia mesti sakit hati dan marah pada orang yang dia dengki, betul? Sebab tu orang yang dengki ni orang yang paling tak bahagia dalam hidup dia. Pasal orang dengki ni kalau tengok orang lebih dia marah. Betul tak kan? Dia beli kereta, jiran dia beli lagi mahal, dia marah kat jiran dia. Kalau dengki dengan adik-beradik, kita beli kereta 100,000, adik kita beli kereta 200,000, kita dengki. Bila dengki, automatik dia akan marah pada orang yang dia dengki tu. Dia dekat-dekat tuan-tuan. Baik, orang yang dengki ni dia akan marah pada orang yang dia dengki. Kemudian dan di dalam hati akan dendam. Nampak? Jadi dendam dan dengki, nampak tu? Dia jadi dendam, dia jadi dengki dan sukacita dengan kena balak mereka yang dimarahinya. Nampak? Jadi itu. Bila marah, kita marah kat orang, kita suka kalau dia kena bala. Itu tak elok tu.
Kita marah kat orang, kita suka kalau dia ni kena bala. Dia ni aksiden ke, sakit ke, mati ke. Ini perbuatan yang dibenci tuan-tuan oleh syarak. Oleh benci. Saya mengajak kuliah, saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya mengajak kuliah merata. Adalah segelintir orang yang tak suka kuliah saya, ada. Mana boleh kita jaga hati orang, betul tak? Nabi SAW ni tuan-tuan, orang paling mulia pun ada orang tak suka. Betul tak? Betul lagi kita. Ada orang tak suka tuan-tuan. Bila tak suka, takdir Allah, saya insiden 2016 patah tangan 2016, lama dah lah 2016. Tapi masa tu saya mengajaklah kuliah muslimat ni. Sebab kuliah muslimat saya mengajak 2014. Saya tanda kat buku ni. Lama dah lah kuliah. Lama dah. Saya insiden 2016. Jadi hak pok-pok tu dia pun seronok. Yang tak suka kuliah saya ni seronok. Seronok. Saya buat kenduri lagi, seronok sangat. Takdir Allah saya pun sihat balik, saya mengajak sakit hati lah balik. Macam tu lah balik orang tuan-tuan. Macam-macam. Bukan kita boleh kau orang hati lain-lain. Tidak macam-macam PN. Saya ada mengajak dulu, saya mengajak di satu masjid di Batu Kurau. Mengajak. Ada satu jemaah ni macam tu lah. Jangan tak suka dengan saya lah. Tak suka dengan saya. Orang ni semua okey, kuliah pun ramai. Tapi disebabkan mamak ni, dia duduk Batu Kurau. Batu Kurau tu kebanyakannya orang Patani. Betul tak? Orang Patani lah. Tapi yang abang ni dia bukan orang Patani, dia asal orang Kedah, pergi duduk di situ. Dia ni lah yang dengki sangat dengan saya, tak suka dengan saya. Saya pelik, orang ni okey. Dia boleh dengki je, dia datang marah. Betul tak? Dia marah, tak suka. Punca marah. Saya mengajak lama dah, tak apalah. Bila saya ada mengajak tuan-tuan, disebabkan dia marah, dia fikir macam mana nak perkena saya. Model dia apa? Model dia nota yang ada kat tangan dia. Nota yang ada di tangan dia. Kebetulan di masjid yang saya mengajak tu, saya bukan nak politik, saya nak sebut je. Masjid tu memang kuat PAS lah. Orang PAS. Majoritinya PAS lah. Kalau peti undi tu memang PAS lah. Peti undi kawasan tu. Dan abang tu pun orang kuat PAS lah, yang dengki tu. Dia punya model fitnah saya, nota dia tu. Jadi ditulis dalam nota tu, dia mengatakan saya mengatakan Nik Zawawi, Datuk Nik Zawawi adalah seorang Syiah. Saya tak pernah sebut pun Datuk Nik Zawawi lah ni. Jawatan apa tahu, baru ni bini muda dia meninggal Kelantan kan. Dia 2 bini muda dia meninggal. Itu model dia. Kawasan tu pula orang kuat PAS. Sentimen fitnah dia mudah Sebab tu saya rakam tuan-tuan. Saya rakam sejak pada kes tu, saya mula rakam lah. Bahaya orang fitnah tuan-tuan. Model dia tulis kejutan lah, sekejut. Dia tulis dalam tu ni, Ustaz Kusam mengatakan Datuk Nik Zawawi seorang Syiah. Subhanallah. Masa bila saya sebut saya pun kenal Datuk Nik Zawawi tu. Dengan kenal-kenal gitu lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila dia dah tu, dia viral kepada orang-orang PAS di situ lah. Dia pula kuat jadi masalah lah. Jadi isu lah di situ tuan-tuan. Model gitu je. Maka saya jelaskan balik, dia ni salah faham. Betul tak? Lain kita sebut, lain yang dia faham. Tapi saya rasa bukan dia salah faham, dia memang nak fitnah pun. Nak berdajai orang lah tuan-tuan. Bahasa orang Kedah berdajai lah tuan-tuan. Orang Kedah. Tak apalah tuan-tuan. Saya jelaskan balik isu yang sebenar. Jelaskan balik gini. Lain yang sebut, dia faham lain. Tak apalah, okey lah. Semua okey balik kuliah. Dia tak berhati. Pasal apa? Pasal orang dah faham, tak apalah. Dia buat apa? Tuan-tuan, kita tengok orang ni, walaupun orang agama, orang main masjid, tapi kalau ada perasaan marah, dengki ada, kadang-kadang perangai dia lagi huduh pada orang tak sembahyang tuan-tuan. Kadang-kadang lah kita tengok huduh. Itu yang kadang-kadang ahli ibadah tapi masuk neraka. Sebab sifat-sifat tuan-tuan. Quran kata amilatun nasibah, orang yang kuat ibadah, penat lagi ibadah, tasla naran hamiyah, mati masuk neraka. Orang lagu ni duduk masjid, main ngaji, tapi jenis hati dengki, marah ke orang, tak elok, hati huduh tuan-tuan. Dia tak berhati lagi lah. Dia canang apa? Dia kata kita ni, dia canang ke orang Batu Kurau lah. Kata kita panggil Ustaz Usam jauh sangat, buat apa? Bayak mahal-mahal. Bayak tak mahal mana pun. Nama pun zagu hati tuan. Batu Kurau kan jauh tuan-tuan. Bagi saya paling jauh Batu Kurau, jauh nak pergi tu. Bukan senang nak sampai. Dia dah tempat dia tu pun nak sampai ke apa, pantai besar lah.
Tak apalah tuan-tuan, dia duduk canang, bayar mahal sangat lah, apalah. Potong duit. Lebih, hampir kurang separuh potong tuan-tuan. Duit saya hampir separuh potong. Pakcik yang panggil saya ni, dia yang tambah duit dia. Bagus pakcik ni. Dia tambah duit dia. Yang hampir separuh kena potong tu, dia tambah duit dia. Saya tak tahu. Anak dia beritahu, Ustaz, bapak saya ganti duit dia tu pasal dia apa gini. Saya bila pakcik tu salam, saya kata kat pakcik jangan bagi duit pakcik bagi banyak mana pun tak apa. Saya nak mengajar. Sebab saya ingat dulu saya mengaji kat universiti, pensyarah saya orang Arab. Syekh saya orang Arab, dia kata zakatul ilmi nashruhu. Zakat kepada ilmu ni kena sampaikan. Itu zakat ilmu. Ada ilmu jangan duduk diam. Ramai orang ada ilmu malah mengajar ramai. Ada ustaz saya kenal balik Mesir, alim pada saya, mengajar tak mau. Ada tuan-tuan. Kalau zakat harta kena bagi, keluarkan. Zakat ilmu, kita dah ada ilmu, kita kena sampaikan. Kalau kita tak nak sampaikan, siapa nak sampaikan? Kita dah ilmu, kita kena sampai, berkongsi dengan orang. Jadi itu tugas saya. Tak apalah potong bila banyak mana pun, lepas duit minyak jalan lah. Betul tak kan? Dia pun dah potong hampir separuh. Saya dah pesan kat pakcik tu, saya tak mau duit pakcik bagi banyak mana dia pun bagi. Tak apalah, saya dapat memang sikit lah. Potong lebih, hampir separuh dia potong. Saya datang juga, abang tu sakit hati tak? Lagi sakit hati, pasal apa? Gagal lagi. Gagal lagi perancangan jahat ni. Macam cerita Piramli, betul tak kan? Cerita apa? 3 Abdul tu kan, gagal lagi perancangan. Dia sakit hati, mula-mula dia fitnah sekali, gagal. Yang kedua, dia minta kurang duit. Dia ingatkan saya ni jenis bila kurang duit saya tak mai. Dia harap begitu lah. Ustaz tak mai, dia potong banyak ni. Rupanya saya mai juga, dia lagi sakit hati. Tak apalah, ni perangai orang saya tak tahu lah. Kalau dah mai marah dengki, huduh perangai tuan-tuan, huduh. Kita tak kacau dia pun, hang dah tak mahu pergilah balik. Betul tak? Orang mai orang nak mengaji. Lepas tu dia hasut lagi orang tu tuan-tuan. Hasut lagi. Kata tak payah mai aku lah usah lah apa. Dia hasut. Duk tekan-tekan pada orang tua tu. Sampai last sekali orang tua tu telefon saya. Saya mengajar di masjid tu lama dah tuan-tuan. Memang lama betul saya mengajar. Antara masjid yang terawal saya mengajar. Saya ingat saya mengajar dah 4 tahun ataupun 5 tahun di situ. Sebelum abang tu buat perangai lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia duk hasut-hasut. Padahal kita tak kacau dia pun. Hasut-hasut sampailah pengurusi tu pun rimah. Sebab dia kena ganggu dengan mereka. Dalam mesyuarat je dia duk ganggu. Kata ustaz tak payah mai dah ustaz. Tapi anak dia bagus. Anak dia tu jaga pegawai penjara. Dia lepas je saya kena di situ, dia terus bawa saya, jadual saya ke Masjid Jawi dengan Masjid Sungai Duri di Penang. Masjid Jawi dengan Sungai Duri tuan-tuan. Biasalah bila rentah negeri ya, dia bayar rate tinggi lah. Bukanlah kita nak kira duit, tapi nak kiranya tuan-tuan, kita tak cari dunia. Anak dia tolong tuan-tuan. Masuk Masjid Jawi dan Masjid Sungai Duri. Tuan-tuan tahu Masjid Jawi? Masjid seberang Perai Selatan, tepi Balai Polis tu. Masjid itu bagus bukan apa? Rupanya di Penang ni, mana-mana ustaz yang mengajak masjid daerah, bukan masjid biasa, masjid daerah. Macam masjid daerah Bagan Serai tu, masjid besar-besar. Itu masjid daerah tu. Saya guna tauliah negeri Perak. Mana-mana ustaz yang mengajak, walaupun sekali sebulan, dia akan dapat setahun 800 dia berbagi duit zakat Penang. Saya pun kagum juga lah tuan-tuan. Anak pakcik itulah hak Batu Kurau tu. Tapi saya nak cerita bukan apa, bila ada perasaan marah ni, dia jadi dengki, dia jadi dendam, huduh tuan-tuan. Baik. Dah suka cita kena balak mereka yang dimarahinya. Ni benda yang buruk. Kita marah ke orang, kita harap dia ni kena balak. Bila dia kena bala, kita seronok. Berdosa seronok dengan musibah yang ditimpa oleh orang beriman. Berdosa tuan-tuan. Apatah lagi kalau orang kena aksiden ke, orang sakit ke, kita buat kenduri kesyukuran. Berdosa tuan-tuan. Menzahirkan kegembiraan. Kecuali lah kalau orang tu orang yang sesat. Betul tak? Orang yang musuh Islam, bunuh umat Islam, zalim umat Islam. Dia telah menyusahkan umat Islam, dia kena sakit. Kalau kita seronok tak apa, tapi tak payahlah zahirkan. Ataupun mati musuh-musuh Islam. Contohnya golongan, ada seorang yang menghina Nabi, contohnya lah, dia mati. Kalau kita seronok tak apa, sebab dunia ni aman daripada kejahatan dia. Ataupun ada orang yang menghina pijak Quran ke, buang Quran ke, orang yang hina para ulama ke, hina hukum Islam ke, hina apa-apa lah tuan-tuan. Kalau dia mati, tak salah kita menzahirkan alhamdulillah dia mati, selamatlah Islam dan umat Islam daripada disakiti oleh dia.
Nah, baik, gitu tuan-tuan. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Macam tu tuan-tuan. Bila marah ke orang, sedih kalau orang yang kita marah tu dia dapat nikmat. Betul tak? Kita marah dengan dia, tiba-tiba dia dapat kerja, gaji sebulan 20,000, sakit hati. Betul tak? Kita dah marah kat dia, tiba-tiba dia dapat kerja sebulan 20,000, lagi marah. Nampak tuan-tuan? Dan mencita-cita atas membuka rahsianya, macam tu kalau dia marah. Bila marah kat orang, kita burukkan dia kat belakang. Itu bahaya tuan-tuan. Bahaya. Saya lu kawan saya kat universiti, dia kawan dengan seorang perempuan, nak kahwin dah lah, nak kahwin. Tapi ujung-ujung nak kahwin, perempuan ni minat dengan orang lain. Pasal apa? Pasal orang tu kaya, duit banyak. Orang perempuan ni dia tengok harta lah, dia tak minat dengan kawan saya. Kawan saya ni pun kaya tuan-tuan, tapi yang dia kenal tu seorang mamak di Penang, memang kaya betul lah tuan-tuan. Kaya betul lah, tokek kapet ke macam mana tau, tapi kaya lah. Dia pun minat dah dengan lelaki tu, minat. Dia tinggal lah kawan saya. Kawan saya pun kecewa dan marah. Habis rahsia budak tu dia buka, marah tuan-tuan. Saya pun terkejut. Saya tak mau pun saya sebut ni, tuan-tuan tak kenal tak apa, saya sebut umum je. Tapi nak cerita tuan, bila orang marah, orang akan bongkar rahsia. Sampai kawan saya kata kat saya, hantau dia tu bukan darah dah, bukan darah dah. Bukan dia kawan saya rosak kan, dia sendiri yang beritahu kat kawan saya, masa dia umur berapa tahun tahu, 12 tahun, 13 tahun, abang dia rogol dia. Abang dia rogol dia. Cerita ni siapa pun tak tahu, dia cerita kat kawan saya masa dia bercinta dengan kawan saya lah. Tapi bila dia dah bagi kawan saya sakit hati, marah, habis cerita dia buka tuan-tuan. Nampak? Bila orang marah tuan-tuan, rahsia kita juga nak bongkar. Berdosa bongkar rahsia ni, aib. Saya bukan nak tahu pun, kawan saya datang bagi tahu. Kita yang tak tahu jadi tahu. Saya pun terkejut. Pasal dia tengok orang perempuan tu lawa lah, pakai tudung labuhnya, jubahnya. Bila dia sebut, bagi saya tak boleh lah sebut. Benda aib, betul tak? Marah lagu mana pun, patutnya dah tak jadi, selesai. Betul tak? Selesai macam tu lah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila orang marah, orang nak buka rahsia. Ada yang lagi teruk, bila marah fitnah. Lagi teruk ada. Marah fitnah, pakat-pakat. Ni lagi jahat. Kalau dia ada geng, pakat 10 orang geng dia, okey, kita fitnah dia, kita sebut lagu ni, dia panggil lagu ni, okey, apa sebarkan. Ni lagi jahat. Ini yang pernah saya jumpa, ini yang jahat. Benci dengan satu orang, macam mana nak buat? Dia pakat dengan geng dia, buat satu grup WhatsApp, pakat dengan geng dia, kita kata dia buat sekian dan sekian. Daripada 10 orang ataupun lebih tuan-tuan, bila buat lagu tu, kawan ni pergi cerita kat kawan dia, yang ni pergi cerita kawan dia, seolah-olah fitnah itu betul. Jahat. Jahat. Jahat sejahat-jahatnya tuan-tuan. Pasal apa? Gunakan pengaruh tuan-tuan. Daripada 10 orang, okey, tiap-tiap seorang tu pergi jumpa orang, hampa cerita kat 5 orang, aku cerita kat 5 orang, dah jadi 50. Betul tak kan? Sebarkan supaya apa? Sama sekata mengatakan si A telah buat sekian dan sekian. Ini jahat. Ini yang pernah saya jumpa lah tuan-tuan. Itu lagi jahat lah. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Semua menjahanamkan kita, semua merosakkan kita tuan-tuan. Sangat bahaya. Semua benda tu sangat berbahaya. Sama ada kita harap orang tu kena bala lah, kita dengki, dendam lah, kita sedih dia mendapat nikmat lah, kita pecah rahsia dia lah. Ini semua menyebabkan hancurnya agama kita tuan-tuan. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Berhenti di situ tuan-tuan. Keempat lah. Jadi untuk kawal marah ni, kontrol marah ni, untuk kita pecahkan marah yang bukan di tempat dia, satu benda yang sangat penting di dalam agama Islam. Sehingga kan kita di Malaysia ni, sehari cerai 156. Sehari cerai, kes cerai sehari 156. 156 sehari cerai. Punca dia apa sebab? Punca dia marah, nombor satu. Punca besar marah. Bini marah kat laki, laki marah kat bini, dah lah hujung dia cerai tuan-tuan. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang tuan-tuan, keempat lah. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan lah. Kalau tak ada apa-apa InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sairil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.